Bismillah, Masya Allah. Seperti biasa, tepat jam 9 pagi, kita nak masuk ke bab pengurusan harta. Insya Allah kita mencari solusi yang terbaik bagaimana cara kita nak menguruskan harta pusaka mengikut syarat pagi ini. Tentunya, kita nak rancang harta celik pusaka. Mungkin ada lagi yang ramai yang tak tahu. Dan juga apabila kita bercakap tentang harta pusaka ni, ada yang sampai mengeruhkan keadaan sehingga ke tahap memutuskan lagi tali silaturahim. Itu yang kita tak nak. Jadi pagi ini insya Allah kita nak sambil-sambil tu nak mengetahui lagi berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan ilmu faraid, harta pusaka dan sebagainya. Tentunya kita bersama dengan Ketua Bahagian Dakwah dan juga Pemasaran Majlis Agama Islam Selangor yang dihormati Tuan Haji Muhammad Saleh Abdul Sahar. Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pagi ini kita fokus kepada mencari solusi yang terbaik untuk menguruskan harta pusaka Ustaz. Betul. Seperti biasa, kalau kita tahu bercakap tentang harta pusaka ni, ada yang sampai bergaduh, bermasam muka, bercakaran dan sebagainya. Sedangkan Ustaz, harta pusaka ini ia dapat membantu kita menguatkan lagi tali silaturahim itu. Bagaimana Ustaz memandang isu ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bila mana kita membincangkan berkaitan pusaka, mentaliti masyarakat dia akan memandang sebagai salah satu negatif. Kerana apa? Bila nak bincang pasal pusaka aja akan berlaku perbalahan. Itu negatif awal. Yeah. Sebab itu kadang-kadang bila mana berlaku kematian, waris-waris jarang nak bincang pasal pusaka. Betul. Selalunya peringkat awal hanya sekadar melunaskan hutang. Kalau kita perasan bila berlaku kematian, waris-waris ataupun contoh anak kepada si mati akan berkata jika si mati ini ada hutang, datang jumpa saya atau waris-waris. Sebegitu saja. Habis setakat itu saja. Yeah. Tetapi apabila membincangkan pusaka itu, dia jadi macam sensitif. Orang kata tanah kubur masih merah lagi. Tu kan orang selalu sebut. Hakikatnya dalam bab pusaka ini dia mesti disegerakan supaya kita tidak menafikan hak waris-waris yang lain. Dan bila mana kita menyelesaikan pembahagian pusaka ini, dia mesti berkait dengan ilmu faraid. Betul. Sebab itu dalam hadis dia ada sebut ta'allamul faraid wa alimuhan nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Sebab faraid ini satu benda yang penting untuk kita mempelajari supaya ia tidak menafikan kepada hak waris-waris yang lain. Baru kita tahu bahagian mana yang kita sepatutnya dapat. Dia bukannya bila berlaku pembahagian pusaka terus nak bagi sama rata. Ini yang salah ni. Sepatutnya kena tunjuk dulu ilmu faraid. Sebab ilmu faraid itu adalah ilmu Allah. Kemudian bila kita dah cerita pembahagian semua, barulah terpulang kepada ahli waris. Nak ikut pembahagian sama banyak atau sebagainya. Mungkin ada sebab. Kadang-kadang waris kata nak bagi sebanyak, boleh jadi kakak long ni dia jaga mak masa sakit. Kemudian masa mak meninggal pun dia yang uruskan semua. Dan adik-beradik yang lelaki sepakat kata tak apalah ikut faraid ni, memanglah kami dapat bahagian lebih tapi tak apa kita raikan nak bahagi sama banyak bersama dengan Kak Long. Maksudnya di situ secara faraidnya mereka memahami. Betul. Dan yang keduanya mereka melakukan disebut sebagai muafakat supaya hubungan kekeluargaan itu terjamin, terjaga. Sebab itu kita nak memastikan bahawa ilmu faraid ini atau pembahagian pusaka ini nak memupuk semangat penghubung silaturahim. Itu yang paling penting. Masya Allah, itulah yang paling cantik sekali, muafakat ataupun bertolak ansur sesama kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baiklah, Ustaz, bab kata Ustaz tadi, satu persepsi negatif dah ada dalam fikiran kita bila bercakap bab harta. Ada yang kata juga leceh lah Ustaz, banyak proses dan sebagainya. Jadi apakah peranan MAIS dalam membantu memudahkan orang ramai bila masuk je bab menguruskan harta pusaka ni Ustaz? Baik. Bila kita lihat dalam Seksyen 5/4 yang disebut bahawa majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai wasi. Maknanya di sini MAIS berbidang kuasa, majlis agama berbidang kuasa dalam mengurus tadbir pusaka. Dan kalau kita lihat dalam pindaan yang baru ini tahun 2022, pejabat pindaan pusaka kecil yang memberi peranan kepada majlis untuk sebagai pemohon atau petition. So maka di sini kita dah nampak bahawa bidang kuasa di majlis agama itu ada. Cuma kita nak menerapkan kepada masyarakat bahawa apabila berlaku permasalahan ini, rujuk kepada MAIS ataupun rujuk kepada institusi yang berkaitan. Dan kadang-kadang masyarakat kita ni bila nak buat pusaka renyahnya sebab apa? Bila nak pergi buat permohonan, dia memerlukan banyak dokumen. Contoh nak pergi buat permohonan di pejabat pusaka kecil, memerlukan salinan IC, salinan geran dan sebagainya. Tetapi
ada di kalangan masyarakat ataupun waris-waris ini tidak memberi kerjasama. Itu jadi masalah. Bila tidak memberi kerjasama, dia jadi satu perkara yang terbeban kepada waris-waris yang lain ataupun waris yang rasa nak memiliki itu jadi terbeban. Dia sepatutnya nak, tetapi disebabkan ada waris-waris yang tidak bekerjasama, dia jadi masalah. Sebab itu peranan kami di majlis ini untuk memastikan bahawa harta itu betul-betul atau dimudahkan urusannya untuk jatuh kepada hak waris yang sebenar. Itu yang penting. Kita kena fikirkanlah siapa yang ditinggalkan oleh si mati itu kan. Betul. Mungkin isterinya, anak-anak dan sebagainya. Kita kena memudahkan urusan orang lain juga. Masya-Allah. Jangan kita pentingkan diri sendiri. Baiklah. Ustaz, kalau kita bercakap tentang harta pusaka ini, dia memang sangat berkait rapat dengan faraid. Betul. Jadi bagaimana MAIS memberi kesedaran kepada orang ramai berkenaan dengan pentingnya dua isu ini, Ustaz? Baik. Untuk makluman sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada awal bulan Safar, bulan Safar ni bermula hari Jumaat ataupun awal minggu ni lah, kita akan mengadakan kempen bulan Faraid Negeri Selangor. Dan insya-Allah kita akan bermula pada hari Jumaat ini dengan khusus Faraid di Ildas, institut latihan di Sabak Bernam. Kemudian pada hari Isnin pula 21 Ogos kita akan ada seminar harta pusaka, iaitu seminar harta pusaka penyambung silaturahim yang akan disampaikan oleh Datuk Setia Datuk Mufti Selangor, kemudian bersama dengan Dr. Zamro, pensyarah kanan UKM, dan kita akan kupaskan berkaitan pusaka inilah. So tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian yang ingin menghadiri, sila hadir, masuk percuma, makan minum disediakan, bertempat di Dewan Kuliah di Masjid Negeri di Shah Alam. Boleh, sebab kita penyertaan kita buka sehingga 450 orang atau 500 peserta lebih kurang. So kalau lebih itu kita tutup. Dan untuk makluman kita pun dah dalam 300 ni. So kena segeralah siapa-siapa yang berminat daripada agensi-agensi syarikat ke atau majlis-majlis negeri lain, mana yang berminat boleh insya-Allah pada sesi depan. Dan kita di MAIS kita membuat pelbagai program untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan ilmu faraid ini. Kita nak pastikan bahawa khusus di negeri Selangor ini dan amnya satu Malaysia ini, kita memahami bahawa faraid ini satu benda yang penting untuk difahami supaya ia tidak menafikan kepada hak waris-waris yang lain. Begitu juga kita menerapkan kepada masyarakat bila mana dilantik sebagai pentadbir, penting yang menjadi pentadbir ni, iaitu mengetahui ilmu faraid, tidak menafikan hak orang lain, tidak mendustakan hak orang lain ataupun berkata bohong dan sebagainya. Kadang ada setengah-setengah waris yang menipu. Ketika saya baru balik haji baru ni, ketika berada di sana, kita kuliah 2 hari di sana, ada persoalan-persoalan berkaitan dengan pentadbir ni yang menipu dalam penyataan dan sebagainya. So jangan jadi orang yang menipu dalam memberi kenyataan itulah. Kita takut nanti kita mengambil yang bukan hak kita, atau kita mengambil hak yang haram. Dalam Quran disebut la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan mengambil harta secara haram. So inilah yang kita nak terapkan, bahawa pentingnya mempelajari faraid ini supaya kita tidak mengambil hak orang lain. Itu yang paling penting. Penting sangat tu. Ini memang terbuka kepada muslimin dan muslimat di luar sana, Ustaz. Sesiapa sahaja boleh hadir. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah. Itu dia tentang bulan Faraid Negeri Selangor. Kita dah merdeka 66 tahun ni. Jadi kena merdekakan juga fikiran kita, hati kita. Kena ambil tahu juga berkaitan dengan harta pusaka dan juga ilmu faraid ini. InsyaAllah mudah-mudahan. Baiklah Ustaz, berikan sedikit kata-kata akhir ataupun seruan Ustaz kepada masyarakat di luar sana yang masih lagi mengambil remeh bab harta pusaka dan juga faraid ini. Silakan. Baik. Pertama sekali, sebagai waris kita kena memahami bahawa harta yang kita miliki ini hanyalah percuma sahaja. Kita hanya mewarisi secara percuma. Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat kurang pun alhamdulillah. Tak dapat langsung pun tak apa, sebab kita bukan waris. Dan yang keduanya, pelajarilah ilmu faraid supaya nanti kita tidak menafikan hak waris-waris yang lain, ataupun kita tidak mengambil hak orang lain. Kadang-kadang bila kita tidak mempelajari ilmu faraid, kita rasa kita dah betul dah. Sebenarnya kita dah salah buat agihan tersebut. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, bila mana tuan-tuan sidang penonton dan Allah sekalian yang menghadapi masalah berkaitan dengan pusaka faraid, rujuklah kepada orang yang ahlinya. Cari orang yang ahlinya. Jangan cari makcik bawang. Jangan cari jiran tetangga. Satgi kan jadi cerita lain. So cari orang yang ahlinya.
Dan saya yakin di Majlis Amin Islam negeri-negeri pun mempunyai pegawai-pegawai dalam bab pengurusan harta pusaka ataupun faraid ini. Begitu juga kita yakin ada juga para asatizah yang mengajar faraid dan memahami dalam bab kaedah pembahagian faraid. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir untuk makluman tuan-tuan, kalau ada permasalahan boleh layari laman web MAIS lah. Lari laman web MAIS kita www.mais.gov.my dan boleh lihat di situ pelbagai aktiviti yang kita lakukan. Dan insya-Allah pada seminar nanti pada hari Isnin, bagi yang berada di luar negeri Selangor yang tidak berkesempatan boleh layari Facebook Majlis Islam Selangor. Kita akan buat live insya-Allah. Ya, itulah yang paling afdal sekali, cari ahlinya ataupun mereka yang pakar dalam bidang ini. Insya-Allah kita sama-sama jernihkan lagi keadaan insya-Allah, mudah-mudahan. Baiklah, Ustaz, nasihatkan kami sedikit berkenaan dengan mungkin ada ahli keluarga di luar sana yang masih lagi berantakan, bermasam muka dan sebagainya bila bercakap tentang harta pusaka, faraid dan sebagainya. Berikan nasihat kepada kami, Ustaz. Baik, itu yang saya sebutkan tadi. Kita hidup dekat dunia ni sementara saja. Maknanya kita ada alam lain selepas ini. Kalau kita menafikan hak waris di sini, ingatlah di sana ada hari pembalasan. Begitu juga bila mana kita diberikan tanggungjawab sebagai pemegang amanah atau pentadbir, urus tadbir dengan baik. Jangan menafikan hak waris. Sebab apa perbuatan yang kita buat di dunia ni, tuan-tuan, kita akan dinilaikan di akhirat. Walaupun sekecil-kecil pun. Wallahu a'lam. Masya Allah, jutaan terima kasih kepada yang dihormati Tuan Haji Muhammad Saleh Abdul Sahar, Ketua Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Selangor. Ustaz ni juga adalah jurucakap bab harta pusaka, faraid. Kalau ada apa-apa masalah dekat Selangor, cari Ustaz. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz Rancang Harta Celik Pusaka atas perkongsian ilmu pagi ini yang sangat bermanfaat. Jumpa lagi selepas ini tentunya dalam Assalamualaikum.